kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat, iaitu di rumahnya di masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di akhirat kelak Allah jua mengumpulkan kita bersama dengan kekasih kesayangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada sebaik-baik tempat dengan izin Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menjemput saya menyampaikan kuliah pada malam ini. Dan ini adalah kali pertama saya menjejakkan kaki ke masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada rahmah dan barakah untuk kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang ringkas, pendek tetapi penuh padat, iaitu merujuk kepada satu surah yang diberi nama surah Al-Isra, surah yang ke-17 di dalam Al-Quran, merujuk kepada ayat yang ke-11, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Ayat yang pendek, ringkas tapi penuh kepadatan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, dan manusia itu mereka mendoakan untuk kejahatan, mereka mendoakan untuk keburukan, sama seperti ataupun sebagaimana mereka mendoakan untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan sesungguhnya manusia itu dijadikan dengan sifat terburu-buru, manusia dijadikan dengan sifat tergesa-gesa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan khitab ataupun penerangan bahawa ada sebahagian manusia yang mereka ini mendoakan kejahatan, mereka mendoakan keburukan, sama seperti mereka meminta kebaikan daripada Allah. Tak kiralah sama ada bentuk doa dan permintaan jahat dan keburukan itu mereka minta untuk diri mereka sendiri, atau mereka minta untuk ahli keluarga mereka, termasuklah pasangan, isteri dan anak-anak mereka. Bahkan tak terkecuali kadang-kadang mereka meminta hal demikian untuk harta benda yang dipunyai dan dimiliki oleh mereka, sama ada melibatkan sudut kematian, kebinasaan, kemusnahan ataupun kehancuran. Ini adalah merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia-manusia yang mempunyai sifat dan perangai seperti ini. Sebagai contoh, kalau kita meneliti tafsir yang lebih besar seperti tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Imam Mufassir yang agung iaitu Imam Qurtubi. Dalam karya tersebut Imam Qurtubi pernah mendatangkan satu riwayat yang mana berkaitan dengan seorang lelaki, berkaitan isu mendoakan kejahatan dan mendoakan keburukan. Bila kita rujuk tafsir Al-Qurtubi, ada riwayat yang menyebutkan bahawa ayat ini turun kepada seorang lelaki yang bernama An-Nadhr bin Al-Haris.
An-Nadhr bin Al-Haris. Beliau adalah merupakan seorang daripada Arab musyrikin Mekah yang banyak menentang dakwah, banyak menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih jauh dia menentang wahyu, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkenaan dengan ini dia pernah meminta doa berupa keburukan, iaitu supaya Allah mendatangkan azab kepada dirinya sekiranya Al-Quran yang didakwa dan diklaim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar wahyu daripada Allah. Sebagai contoh, sebelum ni dia duk lawan dakwah Nabi. Sebelum ni dia duk lawan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, ada di antara ayat-ayat Al-Quran, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka akan menerima azab yang pedih daripada Allah. Jadi kerana keceluparan mulut dia ni, dia berani membuat cabaran. Sekiranya Al-Quran itu benar-benar datang daripada Allah, maka timpalah kepada kami hujan-hujan daripada batu ataupun datangkanlah azab yang pedih kepada kami. Ini adalah bentuk keceluparan mulut seorang manusia yang bukan sahaja menentang wahyu daripada Allah, bahkan menentang Nabi dan Rasul yang membawa risalah tersebut. Allah merakam peristiwa ini dalam surah Al-Anfal ayat 32. Bagaimana Allah merakam kembali perkataan Nadhr bin Haris ini, tuan-tuan boleh tengok Al-Anfal 32. Allahumma in kana haza huwal haqqu min indik. Wahai Tuhan, wahai Allah, in kana haza, sekiranya Al-Quran ini yang diturunkan kepada Muhammad, yang didakwa oleh Muhammad sebagai wahyu daripada kamu itu, al-haq, satu benda yang benar, satu benda yang betul, min indik, daripada sisi kamu wahai Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', maka hujanilah kami dengan hujan-hujan batu daripada langit. Ini bukan setakat celupar, tapi merupakan satu cabaran kepada Allah supaya menimpakan hal tersebut atas diri dia. Tujuan dia apa? Nak menolak bahawa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukannya datang daripada Allah. Bahkan lebih jauh dia menyambung, awitina bi'azabin alim, ataupun datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Sekali lalu bila kita tengok doa tersebut, sepatutnya bukan demikian. Kalau kita nak menganggap itu adalah kebenaran, sepatutnya sambungan bagi doa itu adalah benda-benda yang baik. Sebagai contoh, kita tengok pada permulaan doa yang dia ucap, Ya Allah, sekiranya Al-Quran ini benar-benar datang daripada sisimu, Ya Allah. Wahai Allah, kalau Quran ni sungguh-sungguh datang daripada sisimu, sepatut kita doa macam mana? Benda-benda hak baiklah kalau dia sungguh datang daripada kamu. Berikanlah petunjuk kepada kami melalui Quran tersebut. Sebagai contoh, kalau dia sungguh, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Quran tu, kalau dia sungguh. Tapi dia kalau sungguh-sungguh datang daripada kamu, Ya Allah, maka turunkanlah hujan batu pada kami. Jadi terbalik. Kalau kita kata kalau Muhammad berbohong, kalau Muhammad menipu, Quran tu wahyu, bolehlah nak sambung dengan benda tadi. Ni kalau benda tu sungguh, datangkan hujan batu daripada langit ataupun datangkan azab yang pedih pada kami. Ni keceluparan, ni merupakan satu cabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lantaran apa dia berucap seperti ini, bercakap macam ni? Kerana adanya ayat-ayat siapa yang menentang Allah, menentang Nabi dan Rasulnya akan didatangkan azab pada mereka. Dia cabaklah. Kalau kamu sungguh, mana azab tu? Wak marilah, wak marilah, wak marilah. Kadang-kadang spesies manusia-manusia yang hidup di akhir zaman ni ada jenis perangai macam ni. Kalau macam ni jadi macam ni, kalau macam ni jadi macam ni. Tak jadi apa pun, kami tak tutup aurat, tak jadi apa. Kami buat dosa ni, tak jadi apa. Kami buat macam ni, tak jadi apa. Ni merupakan satu cabaran yang keluar daripada mulut-mulut manusia. Nak tunggu jadi apa dulu ke? Isu dia, nak tunggu jadi apa dulu ke? Sampai sanggup keluarkan buat dosa ni tak jadi apa, buat maksiat ni tak jadi apa, buat jahat ni tak jadi apa. Ini bahaya tuan-tuan. Baik, kembali tentang persoalan Nadhar bin Haris ni. Ini adalah merupakan cabaran. Tapi kenal ke tuan-tuan siapakah Nadhar bin Al-Haris? Beliau masih lagi mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada macam-macam riwayat yang menyebutkan tentang salasilah sanad keluarga beliau. Sebagai contoh, An-Nadhar bin Al-Haris bin Al-Qamah bin Kaladah bin Abdul Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab. Bila dengar nama Qusay bin Kilab tu, dia juga adalah jaluran yang sama dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad bukan melalui jalur Abdiddar. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay. Dia pun mari sampai kepada Qusay, Nabi pun mari sampai kepada Qusay. Cuma Nabi mari ko Abdul Manaf, dia mari ko Abdiddar. Abdiddar ni anak sulung kepada Qusay. Pening dah kan? Okey, kita letak dulu tok Nabi yang nama Qusay dulu. Tok Nabi yang nama Qusay bin Kilab tu. Jadi Qusay ni anak dia ada 4 orang. Nombor 1 hak sulung nama Abdiddar. Yang kedua Abdul Manaf. Yang ketiga Abdun saja. Yang keempat Abdul Uzza. Jadi kawan ni mari kok hak sulung tu. An-Nadhar bin Haris bin Al-Qamah bin Kaladah bin Abdul Manaf. Bukan Abdul Manaf tok hak Nabi tu. Abdul Manaf anak kepada Abduddar. Abduddar pergi ke Qusay. Nabi mari kok Hashim bin Abdul Manaf hak anak kedua tu. Maksudnya hubungan kekerabatan mereka masih dekat. Kalau Qusay pula dia ada 2 beradik saja. Qusay tu adik beradik dengan Zuhrah. Zuhrah tu mari ikut laluan mak Nabi. Mak Nabi Aminah tu keturunan Bani Zuhrah, dia mari situ, dia bertangkup dengan Qusay anak kepada Kilab tu laluan mak Nabi. Jadi nak cakap dia punya hubungan yang dekat